Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okay, sebelum kita mulakan, kita baca doa dulu Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, untuk hari ini kita akan belajar subjek sirah. Okey, subjek sirah ni penting untuk awak. Dia sebenarnya awak kena banyak menghafal. Menghafal contoh, menghafal nama, menghafal tempat, lepas tu peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okey, jap. Okey. Ini ialah contoh kertas UPKK untuk sirah pada tahun 2017 punya 2017 punya. Okey. Untuk sirah, masa yang akan diberikan ialah 1 jam 30 minit juga. Lebih kurang 1 jam 30 minit. Dia ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 40 soalan, bahagian B hanya ada 4 soalan. Okay, bahagian A 40 markah, bahagian B 60 markah. Kalau awak tengok kat sini, bahagian B ni, dia lagi banyak markah dia daripada bahagian A. Okey. Macam biasa, kalau macam subjek-subjek lain yang juga, bahagian A ni kebiasaannya dia akan bagi jawapan pilihan jawapan. Awak tinggal pilih je. Okay, contoh, tengok soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1 Wanita pertama memeluk Islam ialah Sayyidatina. Apa jawapan dia? Khadijah. Okey, Khadijah Okey, jawapan dia alif. Sayyidatina Khadijah. Okey, kalau awak tengok jawapan alif, ba, jim dan dal ni, pernah dengar tak nama-nama yang ada kat situ? Pernah dengar tak? Siapakah nama-nama ni? Ummu Habibah, Hafsah, Aisyah. Nama siapa? Pernah dengar tak? Okey. Kalau tahu, yang lain-lain ni sebenarnya nama isteri Nabi. Macam Khadijah ni isteri Nabi, isteri pertama Nabi. Yang Ummu Habibah ni pun isteri Nabi juga. Hafsah ni pun isteri Nabi juga. Dan Aisyah pun isteri Nabi juga. Tetapi yang wanita pertama yang memeluk Islam ialah Khadijah. Okey. Soalan yang kedua. Ke manakah orang Islam berhijrah kali pertama? Alif, Syam, Ba, Habsyah, Jim, Yathrib, Dal, Taif. Jim. Mana satu jawapan dia? Yasrib. Kali pertama. Ba. Okey. Okey, awak kena ingat orang Islam, dia sejarah berhijrah ni dia
Ada 3 kali Kali pertama, kali kedua dan kali ketiga. Kali pertama dan kali kedua orang Islam berhijrah ke Habsyah. Habsyah. Ke Habsyah. Yang ketiga barulah orang Islam berhijrah ke Yathrib. Yathrib. Yathrib ataupun apa nama dia? Madinah. Madinah. Okey, yang ketiga As-Siddiq ialah gelaran untuk Saidina apa? Abu Bakar. Okey, Abu Bakar. Okey, apakah nama asal Madinah? Yathrib. Yathrib. Ingat Yathrib. Okey, seterusnya. Soalan nombor 5. Masjid Al-Nabawi terletak di mana? Alif, Madinah. Ba, Syam. Jim, Mekah. Dal, Habsyah. Madinah. Okey, Madinah. Masjid Al-Nabawi terletak di Madinah. Okey, nombor 6. Sebelum kedatangan Islam, ekonomi Madinah dikuasai oleh kaum apa? Alif, Yahudi. Okey, kaum Yahudi. Okey, kalau tengok jawapan dia kat sini, yang Alif, Aus, Ba, Khazraj, Jim, Quraisy kan? Okey, Quraisy ni dekat mana? Mekah. Duduk kanan. Okey, kat Mekah. Aus dan Khazraj ni? Madinah. Okey, Madinah. Aus dan Khazraj ni ialah orang asal Madinah. Dia ada 2 suku, 2 kaum kat situ, iaitu Aus dan Khazraj. Bila Nabi Muhammad Rasulullah berhijrah ke Madinah, dia akan mendamaikan dua kaum ni, Aus dan Khazraj ni. Sebab Aus dan Khazraj ni dia selalu berperang antara satu sama lain dekat Madinah. Dan kat Madinah juga ada kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi menguasai ekonomi dekat Madinah. Okey, soalan 7. Rasulullah SAW berdakwah di Madinah selama berapa tahun? 10. Okey, jawapan dia ialah 10 tahun. Okey, secara keseluruhannya Nabi berdakwah selama berapa tahun? 23. Okey, 23 tahun. 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah. Okey, nombor 8. Siapakah yang melaungkan azan yang pertama? Bilal bin Rabah. Okey, Bilal bin Rabah. Jawapan dia Alif. Okey, 9. Al-Quran mula diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebab tu dekat masa kita berpuasa dekat bulan Ramadan, dah ada satu hari tu kita panggil hari nuzul Al-Quran. Maksud dia hari diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Okey, 10. Pada 27 Rejab berlakunya peristiwa apa? Isra Mi'raj. Okey, Isra Mi'raj. Okey, awak kena ingat Isra Mi'raj ni ialah 2 peristiwa yang berlaku dalam satu malam. Isra peristiwa lain, Mi'raj peristiwa lain. Isra ni Nabi pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dekat Baitul Maqdis Nabi Mi'raj ke langit untuk menerima kefaduan solat. Jadi ramai juga yang lepas-lepas dia keliru. Isra Mi'raj ni diingatkan Isra Mi'raj ni satu peristiwa je. Sebenarnya dia 2 peristiwa. Isra dan Mi'raj. Sebab tu kita panggil Isra dan Mi'raj. Okey. Soalan 11 hingga 15. Padankan
kumpulan alif dengan kumpulan ba. Okey. Soalan 11. Okey, mengumpulkan Al-Quran, jasa Nabi Muhammad ke jasa Saidina Abu Bakar? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Okey, Saidina Abu Bakar. Okey, 12. Mengembangkan Islam di Madinah. Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad. Okey, 13. Memerangi Nabi palsu. Abu Bakar. Bakar. Abu Bakar. Okey. Peristiwa memerangi Nabi palsu ni apabila Nabi Muhammad ataupun Rasulullah wafat, waktu itulah ada Nabi palsu dan Saidina Abu Bakar ni pergi perang memerangi Nabi palsu tu. Okey, 14. Menyatukan orang Muhajirin dan Nabi Ansar. Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Okey, Muhammad. Nabi Muhammad. Okey, Ustaz nak tanya. Orang Muhajirin dan orang Ansar. Orang Muhajirin ni siapa? Orang daripada Orang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Okey, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansar ni ialah orang yang Orang asal Madinah. Orang asal Madinah. orang asal Madinah. Sekejap Okey. Seterusnya, 15. Memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Abu Jasa Bakar. siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Bakar. Lepas Nabi wafat, banyak benda-benda yang tak baik berlaku. Golongan murtad ada, lepas tu ada kelompok yang enggan membayar zakat, lepas tu ada yang mengaku Nabi. Semua tu telah diperangi oleh Saidina Abu Bakar selepas kewafatan Nabi Muhammad. Okey, soalan 16 hingga 20 pun padankan juga. Okey, Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Di Gua Hira. Di Gua Hira. Gua Hira. Gua Hira Jangan keliru pula sebab kadang-kadang ada yang keliru antara Gua Hira dengan Gua Sur. Awak kena bezakan tu. Gua Hira dengan Gua Sur. Okey, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun. Di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Awak boleh gariskan kat sini. Padankan. Okey, tempat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sulit. Kat mana? Darul Arqam. Okey. Nabi berdakwah secara sulit di Darul Arqam. Darul Arqam. Dekat Darul Arqam ni dekat Mekah. Masa Nabi mula-mula dapat wahyu untuk berdakwah, Nabi berdakwah secara sulit. Selama berapa tahun? Kalau awak ingat. 3 tahun. 3 tahun secara sulit. 13 tahun dekat Mekah. Okey. 19. Tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat. Sidratul Muntaha. Okey, dekat Sidratul Muntaha pada peristiwa Mi'raj. Okey, nombor 20. Dibina oleh Rasulullah. Masjid Nabawi. Okey, Masjid Nabawi. Masjidil Haram siapa yang buat? Nabi Ibrahim. Ya, zaman Nabi Ibrahim buat Kaabah tu. Okey, soalan 21 hingga 25, isikan tempat kosong. Dia dah bagi 6 pilihan jawapan, awak tinggal masukkan saja.
Tetapi soalan dia ada 5 je. Maksud dia kat sini, salah satu daripada jawapan yang dia beri ni ialah salah. Okey, macam yang Ustaz terangkan bagi tahu macam yang semalam tu, bila dia kata isikan tempat kosong, awak kena isi. Jangan biarkan kosong. Ataupun ada murid Ustaz tengok, dia malas nak tulis kat sini, dia tulis nombor je kat atas ni. Macam contoh Perang Badar. Okey, jawapan dia contoh 21. Okey, dia buat nombor 21 kat sini. Okey, Mi'raj 22 dekat sini. Tak, kalau dia kata isikan tempat kosong, awak kena isi jawapan dekat atas ni dekat dalam tempat yang disediakan. Jangan biarkan kosong. Okey, 21. Masjidil Haram terletak di Mekah. 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 Jawapan dia Mekah. Okey, semasa peristiwa Mi'raj. Rasulullah Mi'raj. Sebab tu dia tulis Mi'raj, dia tak tulis Isra' Mi'raj. Mi'raj. Okey, peristiwa 40 berlaku pada bulan Ramadan. Apa dia? Perang Badar. Okey, Perang Badar. Okey, 24. Muamalah sebelum Islam berunsur Riba. okey, riba. Okey, tahu tak maksud muamalah ni apa? Tak. Muamalah ni ialah perniagaan. Urusan jual beli. Maksud dia, muamalah. Urusan jual beli. Sebelum Islam, urusan jual beli ni banyak berlaku penindasan, banyak berlaku riba, banyak berlaku penipuan. Tapi selepas kedatangan Islam, riba, penipuan semua diharamkan. Okey. 25. Nama surah pertama diturunkan kepada Al-Alaq. Nabi Muhammad. Al-Alaq. Okey, Al-Alaq. Okey, soalan 26 hingga soalan 30. Okey, garis pada jawapan yang betul. Okey, kalau macam ni disuruh garis, awak kena gariskan kat bawah ni. Mana satu jawapan. Jangan awak bulatkan pula. Kalau dia suruh bulatkan, baru awak bulatkan. Kalau garis, awak gariskan. Kalau awak rajin, awak tulislah sekali dekat sini. Tapi kalau ikut arahan, dia suruh garis saja. Jadi awak garis saja, tak perlu isi kat tempat kosong. Okey. Soalan 26. Rasulullah SAW bersembunyi daripada pihak musuh di Gua Sur. ya. Okey, Gua Sur. Okey, 27. Ketika berusia 63 tahun, Rasulullah Wafat. okey, wafat. Okey, Rasulullah menerima wahyu pertama pada usia berapa tahun? 40. Okey, 40 tahun. Okey, 28. Tujuan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah adalah Berdakwah. Okey, berdakwah. Okey, Nabi pergi berniaga dekat mana? Masa sebelum dia dilantik menjadi Rasul, Nabi pekerjaan dia ialah berniaga. Nabi berniaga kat mana? Kalau awak ingat. Nabi berniaga dekat Syam. Syam. Dekat Syam, negeri Syam. Sebab tu masa dia kecil tu, dia selalu dia ikut bapa saudara dia, Abu Talib, pergi ke Syam untuk berniaga. Okey. 29. Negeri Syam merupakan pusat apa? Ibadat ke pusat perniagaan? Perniagaan.
Pusat perniagaan. Syam ni memang tempat pusat perniagaan. Bila orang-orang Quraisy ni, orang-orang Mekah ni, dia akan berniaga ke Syam. Okey, 30. Ketua Tentera Islam ketika pembukaan kota Mekah ialah Rasulullah. siapa? Rasulullah. Rasulullah. Okey, 31 hingga 40 tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Ni awak kena ni lah macam yang Ustaz cerita semalam, kena tandakan. Jangan biar kosong Okey, 31. Masjidil Aqsa terletak di Madinah. Betul ke salah? Salah. Okey, Salah. salah. Masjidil Aqsa terletak kat mana? Palestin. Okey, dekat Palestin. Okey, 32. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Betul ke salah? Salah. Salah. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Betul ke salah? Salah. Okey, jawapan dia ialah betul. Jawapan dia ialah betul 23 tahun. 13 tahun Al-Quran diturunkan di Mekah, 10 tahun Al-Quran diturunkan di Madinah. Jadi dia awak kena ingat tempoh Nabi berdakwah 23 tahun kan? 23 tahun Nabi berdakwah, selama itulah Al-Quran ataupun wahyu diturunkan. 23 tahun. Al-Quran ni diturunkan secara beransur-ansur. Bukan turun sekali apa ni? Macam Al-Quran yang awak nampak sekarang ni. Dia turun beransur-ansur. Okey, 33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadi ketua perang. Betul atau salah? Salah. Ini terang-terang salah kan? Ya. Okey, 34. Al-Quran dan As-Sunnah ialah pegangan utama umat Islam. Betul ke salah? Betul. Okey, betul. Okey, As-Sunnah tu apa? Sunnah Nabi. Apa yang dikatakan sunnah Nabi tu? Apa yang Nabi buat? Okey, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi cakap. Yang tu semua sunnah. Okey, 35. Antara mukjizat Nabi Muhammad ialah peristiwa bulan terbelah dua. Betul. Okey, Okey. Betul. Okey, mukjizat ada berapa? 2. Apa dia? Mukjizat hissi dengan mukjizat maknawi. Okey, betul. Apa itu mukjizat kisi? Dapat dilihat. Mukjizat yang boleh nampak dengan mata. Okey. Maknawi? Yang tak nampak. Yang tak nampak. Tak Okey, nampak. peristiwa bulan terbelah dua ni kisi ke? Mukjizat kisi ke mukjizat maknawi? Hissi. 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 Okey, contoh mukjizat maknawi apa dia? Al-Quran. Okey, Al-Qur'an. Isra' dan Mi'raj. Ya, Isra' dan Mi'raj. Mi'raj. Sebab peristiwa tu berlaku, kita tak nampak. Macam mana Al-Quran diturunkan pun kita tak nampak. Cuma Rasulullah je yang tahu. Okey, 36. Dakwah Rasulullah ditentang oleh golongan Yahudi Madinah. Betul atau salah? Salah. Betul ke salah? Jawapan dia ialah betul.
Orang Yahudi ni memang tak pernah suka dekat Islam. Dan apabila Nabi berhijrah ke Madinah untuk berdakwah, sebenarnya tak ramai orang Yahudi yang masuk Islam sebenarnya. Adalah tak masuk Islam, bermusuh pula tu dengan orang Islam. Dan apabila sebenarnya dekat kaum Yahudi ni bila dekat Madinah, nanti ada satu masa dia akan diusir keluar oleh Rasulullah. Sebab dia buat masalah banyak sangat, Nabi usir dia keluar. Dekat Madinah ni dia ada 3 kaum Yahudi Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. 3 kaum Yahudi ni dia akan diusir keluar oleh Rasulullah sebab banyak sangat buat masalah. Okey, 37. Orang Islam yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Ansar. Betul ke salah? Salah. Okey, Salah. salah. Sebab orang Mekah, orang Islam yang berhijrah ke Madinah dari Mekah kita panggil Muhajirin. Muhajirin. Okey, 38. Rasulullah pernah dilontar dengan batu ketika berdakwah di Habsyah. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, jawapan dia salah sebenarnya. Nama tempat ni salah sebenarnya. Rasulullah Taif. ya betul, Taif. Rasulullah memang pernah dilontar dengan batu ketika berdakwah, tapi bukan dekat Habsyah, dekat Taif. Okey, 39. Dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul ke salah? Betul. Okey, betul. Masa peristiwa Mi'raj ni, Nabi ada berjumpa dengan Nabi-Nabi lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, dekat setiap lapisan tu. Okey, 40. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah semasa tiba di Madinah adalah dengan membina masjid. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, betul. Jawapan dia ialah Betul. betul. Okey, masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah, apa dia? Masjid Quba. Okey, Masjid Quba. Masjid Nabawi tu masjid yang kedua Nabi bina dekat Madinah. Masjid pertama ialah Masjid Quba. Okey, setakat ni bahagian A ni senang. Awak rasa senang ke susah? Kalau awak tengok. Senang. 2017 kan, senang kan? Kalau awak ingat fakta-fakta, tempat, nama, senang. Okey, bahagian B. Okey, kalau kita tengok bahagian B ni, okey, dia ada petikan. Maksudnya kat sini jawapannya kebanyakannya ada dalam petikan. Okey. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat terpuji seperti bercakap benar, pemaaf, jujur dan amanah. Sehubungan dengan itu, baginda diberi gelaran Al-Amin. Okey, tahu tak maksud Al-Amin apa? Yang jujur. Orang yang paling dipercaya. Jujur. Sebabkan kejujuran Nabi tu, orang panggil dia Al-Amin. Okey, sebelum dilantik menjadi Rasul, baginda mengasingkan diri daripada sikap buruk masyarakat Arab seperti menindas, zalim, menipu dan kejam. Baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat beribadah. Okey, Nabi Muhammad SAW berulang alik ke Gua Hira
sehinggalah wahyu diturunkan kepada baginda. Pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu yang pertama ketika baginda berusia 40 tahun. Okey. Ni petikan dia. Pendek je petikan dia. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dia walaupun dia cakap kat bahagian bahagian B ni 4 soalan. Kan? Dia cakap tengok 4 soalan. Bahagian B 4 soalan. Tapi 4 soalan tu dia ada pecahan dia lagi. Jadi banyak juga soalan dia sebenarnya. Bukan 4 soalan saja. 4 soalan besar. Tapi ada soalan-soalan kecil. Okey, nyatakan 4 sifat terpuji yang ada pada Nabi Muhammad. Amanah. Kan? Okey, dia dah bagi Awak boleh tengok kat sini. Ni sifat terpuji ni. Al-Amin. Bercakap benar. Bercakap benar. Lagi apa dia? Pemaaf. Jujur dan Pemaaf. Jujur dan amanah. Awak salin balik, tulis kat sini. Dah dapat 4 markah. Ni 1.2 ni senang sikit lah. Apakah gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Al-Amin. 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 Okey, tulis 4 sikap buruk masyarakat Arab. Riba. Ni apa dia? Menindas, Zalim. zalim. Menindas, zalim, menipu dan kejam. Jam. Okey. Awak kena letak. Salin balik. Jangan, okey, kalau ada petikan, jawapan awak kena ikut dalam petikan. Jangan awak fikir sendiri. Kecuali kalau tak ada dalam petikan tu, baru awak boleh fikir sendiri. Okey, bilakah wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad? 17 Ramadan. Pada malam 17 Ramadan. Okey, dah. Terus dapat markah 2. Okey, siapakah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Okey, malaikat Jibril. Okey. Yang ni dia tak ada bagi awak jawapan, awak kena fikir sendiri. Orang pertama yang memeluk Islam. Okey, daripada lelaki, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Okey, Sayyidina Abu Bakar. Daripada golongan kanak-kanak? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Okey, jelaskan 2 tujuan Rasulullah diutuskan. Apa dia? Untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Okey, lagi? Membetulkan apa? Yang ni pun awak boleh fikirkan. Membetulkan akhlak. Akhlak ke akidah? Akidah. Awak boleh je. Okey, yang tu awak boleh buat 2 jawapan. Membetulkan akidah, lepas tu membetulkan akhlak. Kan? Sebab waktu tu akidah orang Arab dekat Mekah memang teruk lah. Sebab dia menyembah berhala, dia menduakan Allah. Lepas tu akhlak dia pun tak elok, tak cantik. Kejam, zalim. Sebab itulah Nabi ataupun Rasulullah diutuskan kepada kaum Quraisy kat Mekah tu untuk membetulkan balik dia punya akidah. Sebab sebelum ni dekat Mekah ni dia ada keturunan daripada Nabi Ismail. Dia bawa syariat
Nabi Ibrahim kan. Iaitu syariat Nabi Ibrahim iaitu beriman kepada Allah. Tetapi lama kelamaan dia dah terpesong dah buat patung dekat Mekah. Sebab itulah dekat Mekah dulu, dekat sekeliling Kaabah tu penuh dengan patung-patung berhala. Akidah dia dah lari dah. Dia orang Arab Quraisy ni dia dah dia menganggap patung tu bila dia berdoa dekat patung, patung tu akan menyampaikan kepada Allah doa-doa dia. Padahal sebagai orang Islam, kita doa direct je kat Allah. Tak perlu perantara. Okey. Tulis 2 nama bapa saudara Rasulullah. Abu Talib. Okey, Abu Talib. Lagi? Abu Talib dengan siapa? Sayyidina Hamzah. Okey, Saidina Hamzah. Okey, kalau dekat dalam buku-buku sirah ada 4 orang bapa saudara Nabi yang ada ditulis dekat buku-buku sirah. 2 daripadanya tak memeluk Islam dan 2 lagi memeluk Islam. Okey, yang tak memeluk Islam ialah yang pertama ialah Abu Lahab. Abu Lahab dengan Abu Talib. Yang memeluk Islam ialah Saidina Hamzah dan Saidina Abbas. Jadi kalau soalan dia macam gini, tulis 2 nama bapa saudara Rasulullah. Awak boleh tulis lah. Antara 4 ni awak boleh tulis. Tapi paling senang nak ingat Abu Talib dan Hamzah ataupun Abbas. Sebab dah biasa kan Abu Talib. Abu Talib ni walaupun dia tak memeluk Islam, tapi dia banyak membantu Nabi ketika Nabi berdakwah dekat Mekah. Berbanding dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni walaupun bapa saudara Nabi, tapi dia selalu menentang Nabi dekat Mekah. Sebab itulah ada surah yang diturunkan khas untuk Abu Lahab, iaitu surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ataupun kita panggil surah Al-Masad. Okey, nyatakan pengertian jihad. Yang ni awak kena tahu apa maksud jihad. Kita tengok kalau tengok dekat Ustaz punya nota ni, yang Ustaz bagi nota kat awak ni. Ada tak? Usaha yang bersungguh-sungguh. Kita tengok. Sekejap. Jihad ni tak silap Ustaz subjek tahun 4 rasanya. 4 ke 3? 4 kot. Sekejap tengok sekejap. Ni. Usaha yang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan dan menyebarkan agama Islam. Okey. Kalau awak tengok kat nota yang Ustaz ni, topik jihad ni hampir setiap tahun masuk. Kalau 2017 ni UPKK, dia masuk pengertian. Tapi UPKK 2018, 2019, MP Kafar tahun lepas, dia masuk bahagian-bahagian jihad. Jadi awak kena tahu jihad besar, jihad kecil ni apa. Contoh jihad besar, contoh jihad kecil. Sebab kat sini awak dia tak bagi tak bagi pilihan. Yang ni awak kena fikirkan sendiri jawapan. Tengok dia cakap tulis jenis jihad berserta dengan contoh. Okay, contoh yang kalau keluar soalan macam gini, dia kata tulis jenis jihad berserta contoh. Jadi awak kena tulis sekali dengan contoh dia.
Jangan awak tulis jihad besar dengan jihad kecil. Okey, awak tulis tu je. Betul tak jawapan awak? Jawapan awak betul. Tapi awak kehilangan 2 markah. Sebab markah dia 4, awak cuma tulis jihad besar, jihad kecil. Tu 2 markah je awak dapat. Sebab awak tak sertakan dengan contoh dia. Jadi awak kena sertakan dengan contoh. Okey, contoh jihad kecil apa dia? Bagi satu je. Contoh jihad kecil. Berjuang mempertahankan negara. Mempertahankan negara, mempertahankan agama daripada ancaman musuh. Jihad besar melawan hawa nafsu. Dan SKMM. SKMMM. Apa tu? SKMM. Jihadun Apa dia tu? nafsu. Jihadun... Apa ingat dia yang apa ni? Dia lebih kepada diri kita sendirilah sebenarnya. Melawan hawa nafsu, godaan syaitan kan. Kalau jihad tu jihad besar melibatkan diri kita sendiri. Kalau jihad kecil ni dia melibatkan agama. Dia melibatkan benda lain. Melibatkan selain daripada diri kita. Okey. Soalan seterusnya. Rasulullah dapat menyatukan kaum di Madinah. Namakan 2 kaum tersebut di Madinah. Aus, Khazraj. Okey, kaum Aus dan Khazraj. Okey, kaum Aus dan Khazraj ni lah yang kita panggil kaum Ansar. Kaum Ansar ni tak termasuk Yahudi 2 kaum ni je. Kaum Ansar tu pecahan dia Aus dan Khazraj. Okey, jap. Okey, soalan 3. Soalan 3 pun dia berbentuk petikan. Okey. Masjid merupakan tempat umat Islam mengerjakan ibadat fardu. Okey, kalau ibadat fardu ni maksud dia apa? Ibadah yang wajib. Fardu ni wajib Kita ada ibadah fardu dan sunat. Seperti solat 5 waktu dan ibadah sunat. Ibadah sunat seperti solat sunat, membaca Al-Quran, iktikaf dan berzikir. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, saksiah, aktiviti umat dan pentadbiran negara. Masjid juga berfungsi sebagai pusat kemasyarakatan yang boleh menyelesaikan masalah, memupuk perpaduan dan merancang pelbagai aktiviti. Okey. Kalau awak tengok kat sini, masjid ni bukan saja tempat kita beribadah saja, tetapi pada zaman Rasulullah ni, masjid ni digunakan ataupun tempat yang pelbagai. Kita Nabi berbincang dekat masjid. Lepas tu pentadbiran Madinah pun dekat masjid. Semua urusan berlaku di masjid masa zaman Rasulullah. Tidak terhad kepada ibadah seperti solat. Bukan orang Islam pergi solat je tu balik rumah kan. Tak. Sebenarnya fungsi masjid ni lebih besar. Dia pentadbiran Kalau sekarang kita tengok orang pergi masjid sebab
nak solat je. Lepas solat balik kan. Zaman Rasulullah tak. Lepas solat ada perbincangan. Lepas tu ada macam sebagai pusat pendidikan. Para sahabat dulu belajar hukum-hukum mengenai Islam semua dekat masjid. Tapi sekarang zaman kita sekarang ni pun Ustaz tengok dah banyak dah masjid yang melakukan ceramah-ceramah yang membincangkan mengenai Islam dekat masjid. Bukan terhad semata-mata kepada solat saja. Okey, soalan dia, di manakah tempat umat Islam melakukan ibadah? Dekat mana? Masjid. Jawapannya awak tulis je lah masjid. Di masjid. Okey. Kalau boleh, jangan tulis pendek lah. Kan? Di masjid. Takut daripada 2 markah ni, awak akan dapat 1 markah je. Cuba tulis dalam ayat yang lengkap. Okey, tempat umat Islam melakukan ibadah di masjid. Dapat 2 markah. Sebab kita tak tahu pemeriksa ni ada yang pelbagai. Ada yang boleh terima jawapan pendek, ada yang boleh terima jawapan panjang. Okey, nyatakan 2 jenis solat yang dilakukan di masjid. Solat apa? Solat fardu, solat sunat. Okey, bagus. Solat fardu dengan solat sunat. Okey, tulis 4 ibadah sunat yang boleh dilakukan di masjid. 4. Kita tengok. Ibadah sunat. Tahiyatul masjid. Ibadah sunat ni, tengok jawapan dia dah ada kat atas Ibadah sunat, solat sunat, 1. Membaca Al-Quran, 2. Iktikaf, 3 dah. Dengan berzikir, 4. Tu ibadah-ibadah sunat. Okey, contoh solat sunat apa dia? Tadi yang awak sebut tu tak apa? Solat sunat tahiyatul masjid dengan solat sunat duha. Okey, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat duha. Lepas tu kita boleh solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Tapi kena solat sunat qabliyah dengan ba'diyah ni kena tengoklah solat fardu apa yang ada solat-solat sunat. Dan kita pun boleh buat solat sunat tahajud. Senang cerita, solat sunat ni selain daripada 5 waktu tu. Solat sunat rawatib. Ya. Betul tu, solat sunat rawatib. Okey, nyatakan 4 aspek masjid sebagai pusat pembangunan manusia. Nyatakan 4 aspek masjid sebagai pusat pembangunan manusia. Ada tak kat atas ni? Apa dia? Ada tak jawapan kat atas? Okey, masjid sebagai pusat pembangunan manusia. Dia nak 4 kan? Yang pertama, dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariah. Okey. 4 je. Awak tulis 4 je. Walaupun ada lagi muamalah, sahsiah, aktiviti umat dan pentadbiran negara. Okey. Mana-mana 4 daripada yang mana-mana ni awak boleh pilih.
Okey. Soalan 4. Okey, dia dah tadi mula petikan, tak ada petikan, lepas tu petikan balik, yang tu tak ada petikan. Ini jawapan awak memang kena tahu. Kalau awak tak tahu jawapan, awak memang tak boleh nak jawab. Okey. Tulis 2 pengajaran daripada kekalahan tentera Islam dalam perang Uhud. Apa dia? Kena ikut cakap ketua. Okey, kena mengikuti arahan. Lagi? Tapi jawapan yang awak bagi tadi pun betul. Kena ikut cakap ketua. Sebab ketua yang bagi arahan. Kalau ketua cakap jangan buat. Kalau buat, buat. Kenapa Jangan kita kena? Apa dia? jangan tamak harta. Ya, jangan tamakkan harta. Kenapa? Okey. Ni Ustaz nak tanya. Kenapa berlaku kekalahan Sebab dekat perang Uhud? dia tak ikut arahan Nabi. Nabi suruh duduk kat atas je, orang yang pemanah tu turun sebab orang kafir bagi dia harta yang tu. Dia ingat orang kafir tu dah menyerahkan lah, tapi dia turun juga. Okey, betul. Sebab tak ikut arahan Nabi. Nabi dah cakap dah dekat pemanah tu. Jangan turun daripada bukit walaupun menang atau kalah. Jadi bila dia nampak harta kan, dia nampak orang kafir Quraisy dah lari, harta ditinggalkan, tu yang turun. Berapa orang yang turun sebenarnya? Dia dekat bukit tu ada 50 orang pemanah. Pemanah ni kalau zaman dulu, pemanah ni dia ibarat sniper tau sebenarnya. Tahu sniper? Tahu. Dia tukang tembak. Faham? Dekat atas bukit pemanah tu ada 50 orang. Yang turun 43 orang. Yang berada dekat atas bukit yang tinggal ialah 7 orang. Jadi apabila pasukan Khalid Al-Walid nampak keadaan tu berlaku, orang Islam pemanah tu ramai yang turun, dia pergi ambush, pergi serang bukit pemanah tu. Sebab itulah berlaku kekalahan umat Islam. Salah satu sebabnya memang tak mengikut arahan Rasulullah. Okey, nyatakan 3 peperangan pada zaman Rasulullah. Peperangan Badar, Uhud, Perang apa? Ya tu. Perang Khandaq. Okey, perang Khandaq. Okey, tu 3 perang. 3 perang ni awak kena ingat Badar, Uhud, Khandaq. Walaupun selepas tu ada lagi peperangan, tapi dalam silibus awak kena ingat 3 ni je. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Perang mula-mula berlaku ialah perang Badar. Kat perang Badar, orang Islam menang ke kalah? Menang. Menang. Lepas tu berlaku perang Uhud. Uhud. Okey, perang Uhud ni, orang kafir Quraisy ni dia tak puas hati sebab dia kalah, dia nak repeat balik. Lepas tu dia pergi serang Madinah. Dekat perang Uhud, mula-mula orang Islam menang. Lepas tu kalah. Okey, yang ketiga ialah berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq ni berlaku dekat Madinah. Okey, apa salah satu peristiwa besar dekat perang Khandaq? Nabi mengarahkan sahabat buat apa? Nabi mengarahkan apa? Buat parit yang besar. Okey. 3 perang ni kena ingat memang selalu masuk. Kalau tak silap Ustaz memang selalu masuk. Perang Badar masuk. Tengok perang Badar 2017 dengan 2018. Perang Badar. Silap ni perang Uhud ni. salah tulis. Ni perang
Ni, Perang Uhud 2019 masuk. Lepas tu jumlah tentera pun awak kena ingat. Perang Badar berapa orang tentera Islam? Berapa orang yang terbunuh? Perang Uhud. Okey, dekat Perang Uhud, siapa salah seorang yang terbunuh? Yang mati syahid? Siapa? Hamzah. Saidina Hamzah. Ni, Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, antara yang mati syahid. Okey, dekat Perang Uhud juga Nabi Muhammad mengalami kecederaan. Dia mengalami kecederaan lah sebab diserang oleh tentera kafir. Ni tengok, Perang Hondak pun masuk. Maksud Hondak ni masuk dekat UPKK 2019. Okey. Dan Perang Hondak ni juga ialah perang gabungan. Dia bukan orang kafir Quraisy tu. Banyak dia ada gabungan. Daripada orang Yahudi pun join sekali perang tu. Sebab dia kena usir dari Madinah, dia tak puas hati. Dia join, bergabung dengan orang kafir Quraisy Mekah. Serang Madinah. Okey. Melawan hawa nafsu ialah jihad Besar. Okey, jihad besar. Okey. Apakah nama haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah? Hajjatul Wa'dah. Okey, betul. Hajatul Wida. Okey, siapakah khalifah Islam yang pertama? Abu Bakar. Okey, Saidina Abu Bakar. Okey, muamalah Islam merupakan satu sistem jual beli yang adil dan teratur. Okay, dah nak habis dah ni. Nyatakan 2 kebaikan muamalah Islam. Apa? Nyatakan 2 kebaikan muamalah Islam. Okey, tak ada unsur riba. Lagi? Jujur dalam menjual beli. Okey, jujur dalam menjual beli. Selain tu ada tak awak rasa jawapan yang lain? Tidak berlaku apa dia? Puan. Tidak berlaku penipuan. Jujur dan amanah. Awak tulis je yang tu. Dah dapat. Tulis 2 dia dah cukup lah. Dapat 4 markah. Okey. Macam mana soalan bahagian B ni? Senang ke susah? Susah sikit. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang senang. Sederhana kan? Dia yang senang. Okey, bahagian B ni kalau dia bagi petikan ni memang senang. Kalau petikan ni jawapan confirm mesti ada dekat dalam petikan. Cuma kalau yang tak ada petikan ni, yang ni awak kena tahulah, kena ingat. Contoh macam ni. Ni. 2 pengajaran daripada kekalahan tentera Islam, 3 peperangan. Yang ni semua yang tak ada petikan ni awak kena ni lah, berhati-hati sikit lah. Baca nota yang Ustaz bagi tu. Nota yang Ustaz bagi ni memang Ustaz dah tandakan lah. Mana yang pernah masuk, Ustaz ada letak star, bintang kat sini. Contoh kalau macam yang selalu yang ada bintang banyak ni tengok. Contoh mana yang bintang banyak. Ni.
Contoh macam ni, perintah solat fardu 5 waktu 2017, 2018, 2019 masuk. Jadi awak kena lebihkan menghafal dekat bahagian-bahagian situlah. Okey, sekarang dah pukul 9. Okey, sebelum kita tamatkan, okey, nanti soalan-soalan yang kita dah bincangkan ni nanti Ustaz akan bagi dekat awak untuk awak buat latihan. Selain tu nanti Ustaz akan sediakan latih to be, latihan. Latihan tu mungkin secara online kot. Dalam Google Form nanti. Awak kena jawab soalan tu. Okey. Ada yang nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okey, tak ada besok bahasa Arab. Besok bahasa Arab. Besok kita akan belajar bahasa Arab. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, mari kita baca tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey. Sebenarnya awak masa dah tak banyak lagi tau sebenarnya untuk UPKK ni bulan 11 kan. Jadi banyakkan bacalah. Banyakkan baca, banyakkan jawab latihan lah. Okey, dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari pula. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Okey.